Pejuang hebat Dayak yaitu Ontoros Antenem, menentang penjajahan British. Helah dan taktik kotor untuk mengalahkan pejuang Sabah, sehingga tewasnya seorang pejuang yang gagah berani. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik yaitu Perang Rundum. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Pandangan masyarakat Murut terhadap British. Kedatangan penjajah British ke Sabah khususnya di Rundum pada penghujung abad ke-19 telah memperlakukan penduduk Rundum yang terdiri daripada kaum Murut sebagai hamba abdi. Mereka ditangkap dan dijadikan buruh paksa membina laluan jalan ke pedalaman dan memasang kawat telegraf antara Tenom dan Rundum. Lebih kejam, British mensyaratkan pasangan suami istri kaum Murut tidak boleh tinggal bersama. Lebih menyedihkan dan tanpa perikemanusiaan, British telah menetapkan, jika suami istri kaum Murut memiliki 2 orang anak, syarikat berpiagam Company British akan mengambil seorang daripadanya untuk dijadikan sebagai buruh paksa. Pihak penjajah British juga dianggap tidak bertanggung jawab apabila mereka tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk pribumi dengan menceroboh kawasan hutan bertujuan membina jalan. Bagi masyarakat Murut, perbuatan tersebut dianggap mengganggu roh nenek moyang mereka. Ironinya, dengan sesuka hati British menceroboh kawasan hutan, tetapi pada masa yang sama mereka melarang penduduk Murut membuka tanah baharu bagi tujuan pertanian. Sesiapa yang engkar akan dikenakan denda atau cukai membuka kawasan baru. Kesannya menyebabkan penduduk menghadapi masalah kekurangan beras sebagai sumber makanan. British dianggap semakin menindas kaum Murut apabila mereka dikenakan dengan pelbagai jenis cukai yang pelik dan tidak pernah wujud sebelum itu, seperti antaranya ialah cukai kepala, cukai tapai, cukai anjing peliharaan dan tangkapan ikan, cukai pelbagai hasil pertanian dan cukai tanah dan ladang. Cukai-cukai tersebut dianggap amat membebankan mereka. Masyarakat Murut berpendapat mereka tidak diberi layanan yang adil, sedangkan mereka merupakan penduduk asal yang sudah lama mendiami di bumi Sabah Amnya dan di Rundum khususnya. Dengan demikian, masyarakat Murut merasakan kebebasan yang mereka telah lalui selama ini diragut oleh pihak penjajah British. Malah maruah mereka juga seolah-olah dipermain-mainkan pihak British. Penganiayaan dan kekejaman yang berterusan yang dilakukan British terhadap kaum Murut di Rundum amat dikesali dan akibatnya mereka hilang sabar. Hal ini membangkitkan semangat penentangan terhadap pemerintah British. Kesengsaraan hidup bangsa Murut berikutan dasar campur tangan penjajah British yang memperlakukan mereka tanpa perikemanusiaan, menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk bangun menentang sebagai tindakan akhir mereka. Kemarahan dan kebencian yang meluap-luap ibarat api dalam sekam, asapnya tidak kelihatan tetapi terus membara dan membakar semangat orang-orang Murut. Dan akhirnya membawa kepada kebangkitan penentangan terhadap penjajah British atas beberapa sebab, khususnya pengenalan pelbagai jenis cukai yang dikenakan kepada mereka, dan cukai-cukai tersebut dianggap membebankan mereka dan mereka tidak sanggup menanggungnya jika keadaan tersebut berterusan. Dasar campur tangan pihak penjajah British terhadap hal ehwal tanah air suku kaum Murut menerusi dasar penjajahan syarikat berpiagam Borneo Utara British. Mereka anggap benar-benar mengkhianati hak kebebasan yang dinikmati mereka sejak sekian lama, malah dianggap satu pencabulan hak asasi manusia yang tidak bertamadun. Melihat kesengsaraan dan tekanan hidup yang membebankan tanpa kemanusiaan, akhirnya Ontoros Antenom mengambil keputusan bertindak menentang pentadbiran British. Gerakan penentangan Ontoros terhadap British.
Mendahului gerakan penentangan adalah dipimpin oleh Linggam dan Melayak pada tahun 1909, malangnya gerakan mereka gagal karena kedua-dua mereka telah dibunuh tentara British. Pembunuhan mereka meningkatkan lagi rasa kebencian dan kemarahan bangsa Murut terhadap British. Akhirnya Ontoros sendiri bangun mengetuai pasukan gerakan menentang British di Rundum. Hal ini karena dia tidak sanggup lagi melihat kaumnya ditindas dan dianiaya serta diperlakukan seperti hamba abdi di tanah airnya sendiri oleh pihak bangsa asing yang datang menjajah mereka. Sebagai ketua Ontoros, Antenom dengan tegas dan berani telah memulakan gerakan mengumpul kaumnya berjuang membela bangsa dan tanah airnya. Beliau bangun membela dan membalas dendam atas kematian 2 orang pahlawannya yang dibunuh karena menentang British pada tahun 1909. Ontoros, Antenom menemui ketua-ketua setiap suku bangsa Murut dan mengajak mereka supaya bersatu sebagai satu pasukan menentang penjajah British. Mereka mahu agar penjajah British keluar dari bumi Borneo, khususnya keluar dari negeri Murut yang mereka anggap sebagai wilayah merdeka di kawasan pedalaman Borneo Utara. Perlawanan penyatuan oleh Ontoros, Antenom mendapat sokongan semua ketua suku kaum Murut di pedalaman khususnya di Rundum. Dan berjanji akan memberi sokongan sepenuhnya untuk mempertahankan negeri Murut dengan slogan, "Biar mati anak, jangan mati ada." Ontoros, Antenom berjaya mengumpul seramai lebih kurang 900 orang pahlawan Murut dari beberapa kawasan termasuk Tenom, Keningau dan Pensiangan memulakan gerakan penentangan terhadap British. Ontoros, Antenom telah melantik 2 orang kanannya yaitu Ansokol dan Kalur, manakala setiap kampung dipimpin oleh ketua kampungnya. Mereka mula merancang strategi untuk melaksanakan visi dan misinya tanpa diketahui oleh pihak British. Secara senyap Ontoros dan pengikut-pengikutnya telah membina beberapa buah kubu seperti kubu Menining di hulu sungai Telokoson, kubu Liohon, kubu Impal dan kubu Salang. Perancangan mereka seterusnya ialah membina kubu pertahanan utama di Selangit dalam daerah Rundum. Kubu pertahanan ini merupakan kubu induk yang dikenali sebagai kubu Silar Pinikit, dibina sejak tahun 1913. Kubu tersebut dibina di bawah tanah dan boleh menempatkan 7 buah rumah di dalamnya serta dilengkapi dengan terowong bawah tanah. Suatu perancangan yang rapi dan sangat mengagumkan pernah dibina oleh Ontoros, Antenom. Sebaik sahaja kubu-kubu pertahanan dan persediaan untuk menentang British siap sepenuhnya, Ontoros, Antenom dengan kekuatan pasukan gempur seramai 900 orang pahlawan Murut, mereka melancarkan serangan hendap yang pertama terhadap pejabat pegawai daerah dan pasukan polis yang sedang bertugas di Pensiangan pada awal bulan Februari 1915. Pegawai-pegawai dan askar-askar British terkejut dan menggigil ketakutan karena beratus pahlawan Murut membanjiri bangunan pejabat pentadbiran British di Pensiangan dan menyerang mereka. Dengan semangat juang yang tinggi walaupun mereka hanya menggunakan senjata tradisional seperti bujak atau tombak, pipilang, pedang, dan sumpitan sahaja, namun mereka berjaya membunuh ramai askar dan pegawai British yang bertugas di tempat itu, sementara yang lain lari menyelamatkan diri. Kumpulan penentang berjaya membakar dan memusnahkan bangunan pejabat pentadbiran British. Kejayaan mengalahkan British di Pensiangan telah menyuntik semangat dan keyakinan tinggi pahlawan Ontoros dan pengikutnya meneruskan serangan lebih besar terhadap British. Dengan kekuatan seramai 600 orang pahlawan Murut, mereka melancarkan serangan terhadap pejabat-pejabat kerajaan British di Rundum pada bulan Mac 1915 yaitu sebulan selepas serangan di Pensiangan. Pegawai dan askar-askar British yang berpangkalan di Rundum gagal menyekat serangan pahlawan-pahlawan Murut yang diketuai oleh Ontoros, Antenom dan akhirnya pasukan British mengalami kekalahan teruk. Akibatnya segala kepentingan British di kawasan tersebut dimusnahkan oleh pahlawan Ontoros dan orang-orangnya.
Sebagai tindak balas, British menghantar 400 orang tentera yang dilengkapi dengan senjata modern menyerang balas terhadap pasukan Ontoros, Antenom. Namun tentera British gagal menundukkan mereka. Kejayaan mereka menaikkan lagi semangat pahlawan Ontoros, Antenom dan kaum Murut mempertahankan hak dan marwah mereka dan ingin terus mengusir penjajah British dari bumi rundum khasnya dan tanah Sabah Amnya. Peristiwa di Bukit Silar Pinikit di Selangit. Kekalahan British di Rundum membuatkan SBBU tidak selesa dan cemas. Bagi SBBU, kemarahan pasukan Ontoros, Antenom perlu disekat. Jika tidak, sudah tentu akan menggugat kepentingan British di Rundum khasnya dan kepentingan British di Borneo Utara Amnya. Kehebatan Ontoros, Antenom dan gelombang kebangkitan pahlawan tempatan menentang British, menyebabkan British merasa bimbang lalu merancang untuk menyerang balas terhadap kubu Ontoros, Antenom. Pada akhir bulan April 1915, British menghantar seramai 400 tenteranya menyerang dan memusnahkan kubu Ontoros, Antenom di Selangit Rundum dengan bantuan dari orang-orang Dayak, dan beberapa orang kaum Murut sendiri yang menjadi tali barut British. Pertempuran berlarutan selama 6 minggu, namun usaha British gagal menembusi kubu Ontoros, disebabkan pintu masuk ke dalam kubu atau lafang tersebut tidak dapat dikesan oleh askar-askar British. Akhirnya askar-askar British menerima kekalahan dan terpaksa berundur. Menurut cerita keluarga keturunan Ontoros, Ontoros memang sukar dikalahkan lantaran dia memiliki kuasa luar biasa yang tidak boleh ditembusi dengan senjata tajam termasuk senjata api atau peluru. Kegagalan British menyerang kubu Ontoros memaksa mereka menukar strategi dengan pelbagai taktik kotor seperti menyekat bekalan makanan dan mengalihkan saluran air yang disalur untuk masuk ke dalam kubu Ontoros ke tempat lain. Akibatnya menyebabkan Ontoros, Antenom dan pengikutnya kehabisan sumber bekalan air dan makanan. British juga menjalankan pelbagai hela dan taktik kotor memperdayakan Ontoros dengan berpura-pura mengadakan perundingan dan gencatan senjata serta mencari jalan perdamaian. British meminta supaya acara perundingan diadakan di Rundum yang terletak kira-kira 7 hari perjalanan dari kubunya di Selangit. British berjanji akan memberikan kuasa autonomi kepada Ontoros, Antenom sebagaimana yang disuarkannya kepada British sebelum itu. British juga berjanji menggugurkan semua cukai yang menjadi punca kemarahan masyarakat Murut. British melantik seorang pahlawan berbangsa Iban bernama Ai sebagai ketua utusan atau juru cakap British. Ai diarah oleh British mempelawa Ontoros, Antenom bersama pahlawan-pahlawan kanannya seperti Kalur, Ansokol dan Tangar supaya keluar dari kubu Salangit. Ai juga menawarkan diri untuk mengiringi mereka ke Rundum. Atas sifat tanggung jawab dan demi keselamatan penduduk dan pengikut-pengikutnya Ontoros dengan rela hati menerima tawaran tersebut, karena menyangka British betul-betul ikhlas mahu mengadakan perdamaian supaya peperangan dapat dihentikan dan pasukan British berundur dari Rundum. Lantaran itu Ontoros, Antenom dan pasukannya bergerak ke Rundum dengan harapan perjanjian dapat diadakan seperti yang dijanjikan British. Malangnya setibanya rombongan Ontoros, Antenom di Kampung Kapulu setelah 4 hari perjalanan dari Salangit menuju Rundum, tanpa diduga dan tanpa pengetahuan Ontoros dan rakan-rakannya, ratusan askar British sudah bersedia menunggu lalu mengepung Ontoros dan kawan-kawannya. Mereka ditangkap dan ditawan lalu membawa mereka ke Rundum. Setibanya di Rundum, pelbagai usaha dilakukan untuk membunuh mereka dengan cara mengikat dan coba membakar mereka. Namun semua usaha British itu gagal. Lantaran Ontoros, Antenom memiliki ilmu kebal dan ilmu luar biasa yang tidak boleh ditembusi peluru. Langkah British seterusnya ialah memaksa Ontoros memberitahu rahasia kekebalannya dengan mengancam untuk membunuh pengikut-pengikutnya, termasuk mengancam membunuh ahli keluarga mereka, dan semua yang terlibat dalam penentangan terhadap pegawai dan askar-askar British di Pensiangan dan Rundum.
Lantaran itu Ontoros terpaksa membocorkan rahasia kekuatan dan kekebalannya yang terletak pada tali pengikat di tangan dan di kakinya dengan penggunaan pedang atau pailang miliknya, demi untuk keselamatan pengikut-pengikut dan keluarganya dan untuk mencapai perdamaian yang dijanjikan British dapat dijalankan dengan segera. Malangnya selepas mengetahui rahasia Ontoros, British bertindak tanpa perikemanusiaan dengan menyeksa dan mencederakan Ontoros dan akhirnya kepalanya dipancung dengan kejam menggunakan senjata keramat miliknya. Akhirnya Ontoros, Antenom gugur di bumi kelahirannya di Rundum pada 18 April 1915 atas tipu muslihat British. Setelah Ontoros, Antenom dibunuh, orang-orang kanannya dihukum buang daerah ke Kudat, yang lain dikerah menjadi buruh paksa memasang kawat telegraf dari Kimanis ke Keningau tanpa gaji. Pengikut-pengikut Ontoros yang lain diminta bersumpah taat setia kepada company dengan cara menyimbah darah kerbau serta menguburkan kepala kerbau di batu persumpahan. Sejak peristiwa tersebut semua suku Sakat keturunan Ontoros, Antenom berhijrah ke tempat lain karena takut dijejaki oleh British. Kesimpulan perjuangan Ontoros Antenom. Ontoros, Antenom ibarat pepatah Melayu yang berbunyi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Hal ini karena seperti para pejuangan kemerdekaan yang lain, Ontoros, Antenom merupakan pahlawan Murut yang unggul di mata masyarakatnya dan di mata rakyat Sabah dan Malaysia umumnya. Beliau telah menggerakkan pemberontakan Rundum menentang penjajah pada tahun 1915 yang memberi banyak pengajaran kepada generasi Malaysia umumnya. Sebagai tanda penghargaan dan peringatan terhadap jasanya memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, sebuah tugu peringatan telah dibina untuknya di Tenom. Tugu tersebut merupakan penghargaan kepada Ontoros, Antenom sebagai pahlawan Murut yang terkenal dan perkasa dari Borneo Utara, Sabah, Malaysia. Ontoros, Antenom berjuang terhadap tanah airnya dengan semangat jiwa yang kental sehingga sanggup berkorban untuk mempertahankan adat, bangsa dan kaum serta tanah airnya. Ontoros, Antenom bin Buyusan merupakan seorang pahlawan bangsa Murut yang gagah, berani dan bukan sebagai pemberontak sebagaimana yang dilabelkan oleh pihak penjajah British kepadanya. Sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan ke atas sumbangannya, Kementerian Pelajaran Malaysia memilihnya sebagai salah satu tokoh pejuang negara. Sebagai menyanjung tinggi perjuangan Ontoros, Antenom, beliau dikurniakan darjah kebesaran tertinggi Sabah yaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu, SPDK, yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima Ontoros, Antenom pada 16 September 2002, Sabah Times, 2002. Kerajaan juga telah mengiktiraf perjuangannya dengan menamakan Dewan Masyarakat Kemabong, Dewan Masyarakat Tenom dan Museum Tenom mengambil sempena nama Datuk Seri Panglima Antenom sebagai pahlawan bangsa Murut yang terbilang.